Sebentar sahaja lagi, Presiden Halimah Yaakob akan menyampaikan ucapan di Parlimen apabila Dewan bersidang semula selepas direhatkan separuh penggal. Ucapan itu menandakan pembukaan sesi kedua bagi Parlimen ke-14 Singapura. Para anggota Dewan sedang mengambil tempat duduk masing-masing sementara menantikan upacara pembukaan Parlimen dalam masa kurang setengah jam lagi. Parlimen direhatkan separuh penggal atau prorog pada 24 Mac lalu. Prorog menandakan berakhirnya satu sesi Parlimen dan pembukaan sesi yang baru tanpa perlu dibubarkan. Kita lintas langsung ke Dewan Parlimen bersama wartawan kami Rosli A. Razak. Rosli, apakah yang boleh dijangkakan daripada ucapan Presiden malam ini? Saudara, ada beberapa perkara yang dijangka akan menjadi perhatian utama dalam ucapan Presiden Halimah Yaakob sebentar nanti. Dan ini sekaligus akan menjadi garis besar untuk tugasan Dewan Parlimen ke-14 ini. Antaranya ialah menyediakan peluang bagi semua warga Singapura melalui pembelajaran sepanjang hayat. Ini termasuk melakarkan strategi menerusi pendidikan, peningkatan kemahiran dan memupuk bakat. Dasar-dasar pemerintah dijangka memastikan rakyat dapat meraih manfaat daripada peluang-peluang yang disediakan dengan sebaik mungkin dan tiada anggota masyarakat yang ketinggalan. Ini untuk memastikan kompak atau jaringan sosial negara ini diperkukuhkan. Supaya rakyat Singapura dapat mengharungi sebarang ketidaktentuan di dalam dan luar negara dengan lebih baik. Pada hari-hari berikut, saudara, kementerian-kementerian akan mengeluarkan kenyataan masing-masing mengenai dasar-dasar dan bidang yang akan diberi keutamaan dan kembali bersidang pada minggu depan. Kita maklum bahawa pilihan raya Presiden akan diadakan menjelang September ini. Sekiranya Puan Halimah tidak berkhidmat untuk penggal kedua, ini akan menjadi ucapan ketiga dan terakhir beliau di Dewan Parlimen. Sekian daripada saya di Dewan Parlimen, kita kembali ke studio bersama Daud. Baik, terima kasih Rosli yang melaporkan daripada Dewan Parlimen. Saudara, Singapura melahirkan rasa sangat bimbang dan mengutuk keras keganasan yang memuncak di Israel dan Palestin baru-baru ini, termasuk di mana serangan-serangan roket dan tembakan menyebabkan kematian orang awam. Kementerian Luar Singapura MFA menggesa semua pihak supaya menahan diri sepenuhnya dan mengendurkan ketegangan demi mengelakkan korban jiwa daripada meningkat. MFA menekankan bahawa kesucian tapak-tapak keagamaan seperti Masjidil Aqsa perlu dihormati oleh semua pihak. Ini khususnya semasa bulan Ramadan sekarang demi membolehkan semua orang beribadah dengan selamat dan aman. MFA menambah, buat masa ini tiada laporan mengenai warga Singapura yang terjejas akibat keganasan-keganasan tersebut. Ia bagaimanapun menasihati warga Singapura yang berada di Israel supaya kekal berwaspada. Masjid Malabar dibuka semula kepada orang ramai hari ini. Ia juga mengadakan solat tarawih pertamanya malam ini selepas ditutup bagi kerja-kerja naik taraf pada September 2020. Masjid di simpang Victoria Street dengan Jalan Sultan ini kini boleh menampung sehingga 1,000 jemaah. Kerja naik taraf itu merangkumi pembinaan bangunan tambahan baru setinggi 3 tingkat. Ia menempatkan 4 bilik darjah baru dan Dewan Serbaguna yang boleh digunakan menjadi ruang solat bila perlu. Projek naik taraf masjid berusia 60 tahun ini bernilai $5.87 juta. Sekarang diorang sudah improve. Nombor satu, tiles. Dia ini bertiles, ini apa ni, kapit yang baru ya. Semua kapit yang baru tiles. Dan nombor dua, kita macam handicap. Macam dulu toilet, banyak dia orang bikin handicap boleh pakai toilet. Dulu kita tak ada ini, handicap mau masuk pun susah. Sekarang ada for handicap especially dia orang bikin lagi toilet, ada lagi wudu punya tempat, ada extend. Saudara, golongan pembantu rumah juga tidak dilupakan dalam usaha kebajikan pada bulan Ramadan ini. Sambutan lebaran bagi 500 pembantu rumah lebih ceria kali ini dengan habuan kuih raya, selindang atau sejadah. Kempen Raya Untuk Semua yang diterajui syarikat EMGD itu juga mendapat sokongan peniaga bazar yang lain dan golongan HBB. Wartawan kami Nur Arina Ahmad Anis melaporkan.
Seawal jam 11 pagi lagi, para pembantu rumah ini sudah mula beratur bagi mendapatkan habuan raya yang diagihkan syarikat AMGD dan CZ Bakery. Pengagihan ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR mereka yang bertujuan membawa keceriaan kepada golongan pembantu rumah tahun ini. Antara habuan hari raya yang diberikan itu termasuk kuih raya, selendang atau sejadah. Kami berniat untuk menganjurkan kempen raya untuk semua kerana buat pertama kalinya kami dapat membantu pembantu-pembantu rumah yang telah lama berkorban mencari rezeki di rantauan. Jadi setiap tahun ada di antara mereka yang tidak dapat pulang ke rumah kerana mereka di Singapura mencari rezeki. Jadi kalau majikan mereka tidak dapat memberi kepada mereka baju raya yang baru ataupun kuih raya, bagaimana mereka nak beraya? Setiap habuan yang diagihkan bernilai $50. Pihak AMGD juga bekerjasama dengan 35 peniaga HBB untuk menghasilkan kuih-kuih raya ini. Selain golongan HBB, usaha ini turut dijayakan para peniaga bazar yang lain. Antara mereka ialah Cik Yanti Nurdiar yang mendermakan sebanyak 500 helai tudung bagi inisiatif ini. Beliau berbuat demikian bagi mengenang arwah suaminya. Saya mengenal almarhum suami karena ada 20 tahun di Singapura. Saya beramal untuk almarhum suami. Pahalanya untuk arwah. Saya niatkan semua untuk arwah. Katanya juga beliau rasa amat gembira kerana dapat berkongsi dengan warga senegaranya. Bagi para pembantu rumah yang sudah bertahun-tahun tidak dapat berjumpa dengan keluarga mereka di kampung halaman, pemberian ini cukup bermakna buat diri mereka. Ya sedih ada, tapi nak buat macam mana? Kita nak cari rezeki. Anak-anak suruh bahagia di sana, doakan mama di sini cari rezeki, itu wajar. Sebetulnya sih sedih. Pasal beraya kan seharusnya kumpul gitu kan. Lepas tu tak dapat kumpul jadi merasa gimana gitu. Acara pengagihan habuan ini akan diadakan sekali lagi pada Ahad ini di Bazar Raya Gilang Serai. Inisiatif raya untuk semua menyasar untuk mengagihkan habuan kepada 1,000 pembantu rumah.